Semua. Hari ini kita akan belajar untuk subjek bahasa Melayu. Untuk tajuk itu satu adalah alangkah seronoknya dan lawatan ke Taman Heba. Untuk tajuk alangkah seronoknya, kita akan fokus pada kata kerja aktif transitif dan kata kerja tak aktif tak transitif. Untuk tajuk kedua, kita akan belajar ke Taman Heba itu tentang kata kerja pasif. Jadi tanpa masa kita ke lihat apa objektif pembelajaran kita hari ini. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat satu adalah membaca dan memahami teks dengan betul, baca maklumat dengan betul. Kemudian membina 10 ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Yang 10 ayat 5. Kemudian melengkapkan sebuah perenggan dengan menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Siapa dalam buku teks tu ataupun buku digital boleh rujuk muka surat 16. Kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Alangkah seronoknya. Nasri dan Nabila bermain gelek rim. Gelek rim. Nabila menolak rim dengan sebatang kayu. Mereka berlumba. Riuh rendah suara mereka bermain. Suasana sungguh meriah. Nasri dan Nabila merasa gembira. Dalam teks ni, dalam gambar ni banyak kata kerja. Semua ni menolak, berlumba, bermain, berasa, tersenyum, membawa, melihat, berselimut, menangi, duduk. Ini semua kata kerja. Dia ada dua kategori. Ini semua kata kerja aktif. Tapi ada dua kategori. Aktif transitif dan aktif tak transitif. Yang warna merah menolak, membawa, melihat, memenangi. Ini semua kata kerja aktif transitif. Maksud dia kata kerja aktif transitif ni, selepas kata kerja tu perlu ada objek, perlu ada kata nama. Contoh dia menendang. Dia tak boleh berdiri sendiri. Menendang apa? Kata-kata letak. Selepas perkataan menendang tu mesti ada satu objek. Menendang bola, menendang kayu, macam tu. Menendang batu. Tapi kalau kata kerja aktif tak transitif, dia tak guna imbuhan me. Dia boleh guna ber, dia boleh guna ter, ataupun dia kata dasar saja. Contoh dia tidur. Dia boleh berdiri sendiri. Tidur. Makan. Kita faham perbuatan. Kalau berlari, kita tahu. Irsyad berlari. Nampak, faham sudah. Tapi kita tak boleh tulis bagi tahu Irsyad menendang. Dia nampak tak lengkap. Kalau tak lengkap itu aktif transitif, menendang. Tapi kalau aktif tak transitif, dia boleh berdiri sendiri. Contoh tadi, Hilman berlari, Ijazi berlari, Chloe menangis. Menangis ialah perbuatan. Kita faham. Tapi dalam kata kerja aktif tak transitifnya ada dua. Satu berpelengkap, satu tak berpelengkap. Maksudnya yang tak berpelengkap ni dia perlukan kata nama di belakang. Contoh dia macam ni. Berasa gembira. Berasa ni terdapat ciri. Letak kata adjektif di belakang. Contoh dia terasa sedap, berasa sedap. Apa lagi? Contoh lain ialah kita tengok dulu. Menjadi kaya. Menjadi kaya itulah kata adjektif. Itu tak berpelengkap. Kalau yang itu tak, itu berpelengkap. Maksudnya dia perlukan kata adjektif di belakang dia. Kalau tak perlukan kata adjektif, contoh dia tadi berlumba, menangis, itu berpelengkap, tak perlu pelengkap di belakang. Dia boleh berdiri sendiri. Itu kata kerja aktif tak transitif, tapi dia tak guna imbuhan me. Jadi
ber, selalunya guna ber. Me boleh, tapi kebanyakan me ini aktif. Tak transitif ni dia belakang dia ialah perlukan kata adjektif. Kalau jumpa kata adjektif selalunya di belakangnya kata kerja aktif tak transitif tak berpelengkap. Kalau berpelengkap dia boleh berdiri sendiri. Okey, cikgu harap kamu faham secara seimbas. Lalu yang penting kamu kenal pasti dulu apa itu kata kerja. Kita tengok macam ni. Tersenyum. Pak cik tersenyum. Okey. Membawa. Tengok siapa membawa ni? Kita boleh bagi tahu ibu ke apa ibu bawa? Ibu bawa tulang. Sebab dia tak boleh berdiri sendiri, kita kena sebut objek di belakang dia. Ibu membawa dulang berisi air kubur macam tu. Okey, melihat. Siapa ni? Ayah. Apa yang ayah lihat? Mesti ada objek di belakang dia. Ayah melihat Nazri jatuh terduduk contohnya. Okey, duduk ni boleh berdiri sendiri. Okey, contoh dia Nazri duduk di atas tanah. Yang ni dia mesti ada menangi apa? Dia mesti ada objek belakang dia. Permainan. Kemudian Nabila memenangi permainan golek, gelek, rim. Macam tu ayat tu ya. Dan kita tengok muka surat 17. Yang ini 17. Ini dimasukkan kata kerja aktif tak transitif tu. Kata kerja aktif transitif, kata kerja yang mesti diikuti oleh objek. Aktif transitif mesti ada objek di belakang dia. Itu kata nama atau frasa nama. Nama lah, mesti ada nama. Kata kerja, perbuatan, nama. Siapa yang buat? Okey, apa benda yang dibuat? Ada benda. Okey, kata kerja aktif transitif dua, berpelengkap dan tak berpelengkap. Okey, yang berpelengkap tu ialah dia berpelengkap maksudnya dia perlukan kata adjektif di belakang dia. Berasa gembira, berasa sakit. Okey, yang tak berpelengkap ni tanpa pelengkap dia boleh berdiri sendiri. Berlumba, menangis, berlari. Contoh dia Steffi berlari. Dia orang nampak dah, orang faham perbuatan tu. Okey. Jadi itu dua kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Okey, itu beza. Kalau dalam ni dia bagi dua. Contoh, ibu mendatang. Mendatang ni perbuatan membawa dulang lah. Dulang ni pelengkap dia. Ni objek dia. Okey, ini aktif. Ini aktif transitif sebab beralaskan ini ialah tak transitif berpelengkap. Dia kena ada penambahan di belakang. Jika ada kata nama juga, dia perlukan pelengkap untuk melengkapkan maksud dia sampai. Okey, ini mudah saja untuk kamu faham. Yang penting kamu faham apa itu kata kerja. Okey, kita tengok muka surat satu lagi. Ini rawatan ke taman herba. Ini tadi dah kata kerja aktif. Sekarang kata kerja pasif. Okey, kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif. Ayat aktif berubah menjadi pasif. Contoh ni, ini ayat bawah ni. Ayat pasif ya. Nasri mengutip daun itu. Okey, mengutip kata kerja aktif. Jadi, bila kita nak pasif, okey, Nasri lah pelaku di depan nama orang, objek. Kan, kemudian objek selepas perkataan mengutip tadi kan daripada aktif transitif mesti ada daun. Daun ialah objek. Jadi, bila nak kamu pasifkan ya, yang di belakang ni, yang objek akan ke depan, yang pelaku ataupun kata nama di depan ni akan ke belakang. Kata kerja ni akan berubah, lazimnya lah selalunya kita akan letak di ditulis rapat dengan kata kerja, kemudian ditambah dengan perkataan oleh. Contoh di sini. Dia asal tadi Nasri mengutip daun itu. Bila dipasifkan, daun itu di depan dikutip oleh Nasri. Dia berubah macam tu, pasif dan aktif. Dari aktif pergi pasif. Kalau soalan minta kamu ubah dari pasif ke aktif, kamu kena ubah. Diikuti ni jadi mengutip. Oleh ni tak ada. Nasri tu perlu ke depan nanti. Okey, itu kena faham. Contoh sini. Encik Abdul Aziz membawa keluarganya menikmati alam sebelum jadi di Taman Herba. Yang ini ayat aktif transitif sebab menggunakan membawa. Okey, jadi sekarang ni depan ni adalah objek. Encik Abdul Aziz ni pelaku. Objek ialah keluarga. Jadi kalau kita yang ini tak payah kacau lah. Kalau kita nak pasifkan dia,
keluarganya ni sebab dia pilih depan dibawa oleh Encik Abdul Aziz menikmati alam menjadi di Taman Herbal telah di okey telah kekal lah. Boleh juga tak nak guna, boleh nak guna. Okay? Contohnya keluarganya telah dibawa oleh Encik Abdul Aziz menikmati alam menjadi di Taman Herbal. Di situ saja dia punya pasif dan aktif. Okey, contoh sini di taman ini terdapat banyak pokok herba. Okey, penerangan tentang pokok herba itu diberikan oleh pegawai pertanian. Diberikan oleh. Okey, ini pasif cara menulis pasif untuk mudahlah. Lepas itu yang kedua, Nasri melihat beberapa helai daun herba telah digugur. Daun itu dikutuk oleh Nasri. Okey. Jadi tugas kamu nanti kita tengok gambar kedua. Kamu buat ayat berdasarkan frasa ni, frasa dan gambar. Okey, gambar kenangan. Siapa ambil ni? Cik Nasri. Jadi kamu buat Cik Nasri ataupun banyak gambar kenangan. Cik Nasri menggunakan kamera mengambil gambar kenangan. Ataupun Cik Nasri mengambil gambar kenangan di taman itu. Gambar diambil oleh Cik Nazri menggunakan kamera. Diambil oleh siapa? Okey, letak situ. Gambar diambil oleh Cik Nazri menggunakan kamera. Itu contoh dia buat ayat pasif. Di sini maklumat. Banyak maklumat penting diperolehi Nabila. Maklumat dicatat oleh Nabila pada sebuah buku nota kecil. Contoh kita nak pelbagai ayat. Ataupun maklumat dicatat oleh Nabila di dalam buku notanya. Okay. Banyak maklumat diperolehi oleh Nabila. Itu pun dah pasif sebenarnya. Pasif. Okay. Nabila menerima banyak maklumat. Okay. Titik pun boleh. Okay. Maklumat dicatat oleh Nabila di dalam buku nota. Cukup untuk gambarkan gambar dan frasa ni lengkap. Jadi tugas kamu nanti, kamu kena buat karangan. Untuk bahagian ni tadi 10 ayat. Okay. Ini tengok ni. Buat ayat macam ni. Bila ayat menggunakan kata kerja aktif, translate dan kata kerja aktif tak mesti berdasarkan gambar. Okey. Kena tengok gambar 16 dan 17. Jangan lari ya. Kalau kamu buat ayat betul tapi tak sama dalam gambar tu, cikgu tak akan bagi markah penuh. Dia kena sesuai dengan gambar. Sebab kita kena buat ayat mengikut konteks, ikut gambar. Maksudnya kita bila kita jawab soalan, kita tak boleh lari daripada kehendak soalan. Walaupun ayat yang kita buat tu betul, tapi bila kita tidak ayat tu tidak serupa dengan gambar tu, dia akan menjejaskan markah kamu. Okey. Contoh dia Fed dan Akmal disuruh pergi ke bilik guru. Ambil buku, ambil kamus. Okey, dia pergi ke bilik guru, dia betul sudah tu. Tapi sampai bilik guru dia bukan ambil kamus, dia ambil buku latihan. Buku sama buku tapi bahan yang diambil tu salah. Jadi tak sesuai. Ya, jadi maksudnya kita kena jelas dengan arahan, ikut kehendak soalan supaya bila kita menjawab tugasan atau ujian nanti kita tidak tersasar salah daripada kehendak soalan. Itu penting tu. Kita kena mula belajar dari bawah. Kalau kita dah biasa buat sembrono ataupun pasal dia cincai, dia tak bagus untuk jangka panjang. Nanti kita buat kerja pun sekadar siap tapi isi dia tak betul, tak baik untuk diri sendiri. Ya, nanti kamu buat ayat 1 hingga 10, menolak, berlumba, bermain, berasa, tersenyum, melihat, membawa, memenangi, duduk dan beralas. Ada yang contoh dia dah bagi dalam teks tu pun boleh salin. Mana yang tak ada, buat sendiri tapi mesti ikut gambar. Faham ah? Okey, good. 3L memang bagus. Okey, tugasan kedua adalah ni. Yang ni Encik Abdul Aziz dia dah bagi, penggunaan pertama ni dah bagi. Ini gambar kedua. Cikgu gabung dalam kedua, yang ni yang kedua. Yang kedua, ketiga dan keempat kamu gabung dalam satu perenggan. Jadi 2 perenggan saja cukup. Okey, tengok. Perenggan kedua mesti masuk. Walaupun 2 saja dia mesti masuk. Jangan cantum. Okey, mesti nampak macam perenggan. Siapa buat latihan ni tak ada perenggan walaupun betul, cikgu potong markah dia 5 perenggan tu. Cikgu nak kamu biasakan buat perenggan. Masih ada yang belum faham beza perenggan. Dia tulis saja. Cikgu risau.
pada tahun 3. Okey. Natalie selalu main tulis saja. Syafiq dia tak buat perenggan. Siapa lagi selalu latihan dari itu cikgu tengok siapa lagi kurang. Okey, kena ada perenggan. Boleh buat Okey. Cikgu harap boleh siapkan tugasan ni dalam tempoh 1 minggu, berarti sebelum hari Khamis minggu hadapan latihan ni dah boleh dihantar. Okey, lepas minggu depan kita akan guna buku aktiviti. Kamu akan buat dalam aktiviti. Cikgu nak gunakan aktiviti sebab kamu ada 2 buku. Satu buku aktiviti, satu buku kerja. Jadi cikgu nak gunakan dua-dua buku tu. Okey. Cikgu harap boleh bersedia, boleh buat latihan dari sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.